Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Untuk video ini, saya akan mendapat soalan berkaitan tentang pengiraan munasakah. Baik, soalannya ialah si mati masih bujang, tahun kematian 2020 dan meninggal kerana kanser. Okey, kemudian ayah si mati meninggal dunia tahun 2021. Okey, 2 bulan selepas kematian si mati dan tiada adik-beradik si mati yang lain meninggal selepas itu. Adik-beradik hanya 5 orang lelaki dan tiada adik-beradik perempuan. Okey, si mati ini ada seorang ibu ya. Okey. Okey, ada ibu ya. Okey, alright. Jadi untuk pengiraan kali ini kita ada 2 pengiraan iaitu si anak tadi, okey, anak lelaki dan ibu bapa dan bapanya. Okey, jadi kita kena kira dulu waris. Okey, kita buat pengiraan yang pertama. Waris ini, bapa ini, saya letakkan nama bapa ni, saya letak nama dia Ali lah. Ali bapa sebagai contoh lah ya. Apa? Kalau pengiraan munasakah ni saya suka meletakkan nama. Kalau Fatimah, emak. Okey. Kemudian si mati adik-beradik. Adik-beradik dia ada okey, ada 5 orang adik-beradik ya. 5 orang adik-beradik. Jadi kita letakkan adik-beradik ni nama dia kat sini dia jadi anak. Dia jadi anak adik-beradik. Adik-beradik, adik okey. Saudara lelaki kan saya rasa letak namalah. Nama dia Rahman. Okey, saudara lelaki kandung 1. Rahman, Rahim, saudara lelaki kandung 2. Yang ketiga mungkin kita letak nama dia Muiz. Muiz, saudara lelaki kandung 3. Kemudian kita letak nama dia Fakhrul. Okey, saudara lelaki 4. Dan yang terakhir ya, saya letak nama dia ialah Azman, saudara lelaki kandung yang kelima. Okey, bila berlakunya kematian untuk waris yang ini, okey, waris yang pertama untuk si mati ini kita kena kira lah dia punya dia punya fardu dia. Fardu dia berapa waris fardunya. Okey, dalam kes ini Fatimah ialah emak. Bila emak, Fatimah ini mendapat antara 1/3 ataupun 1/6. Dalam kes ini si mati tidak mempunyai anak, tetapi si mati mempunyai saudara kandung yang lebih daripada 2 orang. Okey, kalau seorang pengiraan dia lain kalau seorang masih 1/3. Tapi kalau lebih daripada seorang, dia punya bahagian si emak akan dapat 1/6. Bapa dia akan dapat berapa? Bapa dia akan dapat asobah ataupun baki. Okey, 5/6. Okey. Okey, sebabkan si mati tak ada mempunyai anak lelaki, jadi bapa ni akan dapat 1/6 bahagian dia. Okey, adik-beradik yang lain ni macam mana? Adik yang lain ini dia terhalang dipanggil hijab dalam istilahnya. Hijab kerana kenapa adik-beradik ni terhalang? Sebab si mati mempunyai bapa. Jadi dia punya saham di sini ialah 6. 6, maka dia punya dia punya asal masalah 6 dan saham dia akan menjadi kat sini 5 dan ini adalah 1. Okey. Inilah cara pengiraan untuk kata apa? Kematian yang pertama. Okey, kematian yang sekira ni kematian yang pertamalah, kematian pertama. Okey. Jadi bila kematian yang pertama, warisnya ini sahajalah ya, anak warisnya. Okey. Kematian pertama. Kemudian kita pergi kematian yang kedua. Kita pergi pula kematian yang kedua. Okey, kematian yang kedua. Kematian yang kedua. Okey. Dalam kematian yang kedua ini, si mati ialah bapa. Okey, bila bapa, kat sini Fatimah ini status dia dah tukar kepada isteri. Isteri, iaitu Fatimah ni dah jadi isteri. Dan Rahman ini pula dia akan bertukar menjadi anak lelaki. Anak lelaki 1, anak lelaki 2, anak lelaki 3, anak lelaki 4, anak lelaki 4 dan anak lelaki 5. Sebab
si bapa, bila bapa pula yang meninggal, bila ni meninggal, okey, status Fatimah itu bertukar kepada isteri sebab dia isteri kepada Ali, dan Rahman, Rahim, Muiz, Fakhrul dan Azman ini status dia menjadi anak lelaki kepada Ali. Itu bapanya. Namun berapakah bahagian bahagian mereka bila meninggal dia Ali? Okey, isteri. Okey, disebabkan mempunyai anak, isteri akan mendapat 1/8 di sini. Okey, bakinya ialah akan dapat asobah. Okey, fardu. Okey, fardu dia. Fardu. Okey, sini fardu ni waris. Okey. Fardu kat sini dia akan dapat asobah. Okey. Statusnya ialah asobah. Okey, macam mana pengiraan dia? Macam mana pengiraan asobah? Okey, saya masukkan formula dia terus. Okey, satu jumlah, kita bayangkan jumlah keseluruhan harta, kemudian ditolakkan dengan ditolakkan dengan 1/8. Tolak dengan 1/8. Okey, kita letak kurungan dulu lah. Okey, sekejap ya, tersilap. Okey, 1 kita tolakkan dengan tolak 1/8, ataupun kita tolak kat sini 1/8. 1 tolak dengan 1/8. Kemudian kita bahagikan dengan kita kurungan. Okey, silap, saya salah masuk formula kat sini. 1 tolak dengan 1/8, kemudian kita bahagikan dengan 5. Setiap seorang dapat 5. Jadi anak lelaki ni akan dapat 7/40. Okey, 7/40. Okey. Anak lelaki semua akan dapat 7/40. Isteri akan dapat 1/8. Okey, 1/8 lah kat sini. Okey, fardu dia. Okey, kemudian kita pergi kepada asal masalah. Asal masalah. Okey. Asal masalah dia akan jadi 40 lah 40. Untuk semua ni jadi okey. Untuk pengiraan kepada munasakhoh ini, kita akan kira ni bahagian kematian kedua ni, kemudian kita kena kira dia punya bahagian munasakhoh. Jadi pengiraan munasakhoh tu boleh dikatakan bermula di sinilah. Okey, kalau kita tanya tok guru yang lain-lain yang lebih alim, mungkin cara pengiraan dia agak berbeza, tapi jawapannya sama. Munasakhoh. Okey. Jadi cara pengiraan dia ialah bahagian bapa ni perlu bahagian bapa ni diibaratkan dia kena bahagikan kepada isteri sebanyak 1/8, dan 7/40 ni kita kena bahagikan bahagian bapa itu. Jadi kat sini 1/8 ini kita kena darab 1/8, kita kena darabkan dengan 5/6. Jadi dia dapat 7. Okey, 1/8. Oh, silap. 1/8 bukan 5/6. Okey, dia akan dapat 5/6. Dia akan dapat 5/8. Okey, sama juga yang ni tadi. Anak lelaki ni, si Rahman ni, dia akan dapat 7/40. Okey, kemudian kita darabkan dengan bahagian bapa ni tadi 5/6. Okey. Jadi inilah bahagiannya. Okey. Okey, kita copy dia punya nilai dia. Okey, 7/8. Jadi, inilah bahagian yang dapat diwarisi oleh setiap orang waris. Maknanya waris tadi iaitu warisnya Fatimah akan dapat 1/5/8 daripada jumlah harta pusaka yang ditinggalkan oleh kolonel si mati ni. Bayangkan nama si mati ni Azman. Azman dah ada. Kita letak nama dia Karim lah. Karim. Okey, nama si mati ialah Karim. Okey, nama si mati nama dia ialah Karim. Okey, jadi si mati ialah Karim. Okey, jadi kalau bayangkan si mati ni hartanya berjumlah, kalau ikutkan soalan yang diberikan, jumlah harta si mati ialah sebanyak 120,763.85. Okey. Dia akan bentuk dalam fraction, kita tukarlah kepada bentuk numbers. Okey, ini bahagian dia. Jadi berapa bahagian yang akan didapat oleh tapi kita ada tertinggal satu lagi. Mak ni dia akan perlu ditambahkan
dibandingkan dengan 1/6 sebab bahagian asal mak adalah yang asal 1/6 tu jangan dilupa pula. Ini dah dia dapat daripada bahagian bapa. Kemudian kita dapatkan juga bahagian daripada bahagian yang asalnya. Mak tu maknanya kat sini 5/48 tambah dengan bahagian yang asal mak ni. Fatimah dapat. Okey. Kemudian anak lelaki ni akan kekal lah 7/48. Okey. Maknanya kat sini bila harta si mati si Karim ni, Karim ada 100,000 lebih ni, kita kena darabkan dengan bahagian-bahagian ni. Okey. Jadi Fatimah iaitu mak, kita kena buat berapa dia punya nilainya ialah yang ni. Okey. Yang ni kena darabkan dengan 13/48. Okey. Okey, dia akan dapat kat sini kita tukar dalam bentuk numbers lah. Okey. Yang ni sama juga 7/48. Okey. Sama dengan 7/48 kita darabkan dengan harta si mati. Okey. Sekejap. Okey. Itu darab dengan harta si mati ni. Okey, Karim. Okey. Taklah, kita nanti saya tukarkan ada bentuk fraction tu dalam bentuk numbers. Okey, yang ni kita kekalkan. Okey. Alright, yang ni kita tukarkan dalam bentuk number. Okey. Jadi inilah bahagiannya. Tapi untuk kita semak sama ada pengiraan kita ni betul ataupun tidak, pastikan jumlah di hujung ini sama dengan jumlah harta yang ditinggalkan. Jadi kita kirakan, kita guna sum yang sini. Okey, jadi kita sum, cukup tak? Sama tak dia punya bahagian dia? Okey. Sini kita tukarkan kepada numbers. Okey, sama ataupun tidak? Jawapannya ialah sama. Maknanya pengiraan ini adalah betul. Okey, maknanya bahagian emak daripada harta si mati, maknanya harta si Karim itu ialah sebanyak 13/48. Adik-beradik si mati ni akan dapat 7/48 daripada harta pusaka si mati. Okey. Jadi 4/78 ni macam mana asalnya mereka ni semua tak layak pun dapat harta pusaka. Tetapi mereka boleh menjadi layak menerima pusaka itu disebabkan kematian ayah ni tadi. Ayah ni. Itulah menyebabkan si adik ataupun adik-beradik ni layak menerima pusaka kerana kematian ayah selepas kematian ayah. Asalnya mereka tak layak tetapi mereka jadi layak disebabkan ayah telah meninggal dunia. Sebab apa? Mereka mewarisi bahagian yang ayah dapat daripada adik-beradik daripada si mati iaitu Karim tadi. Okey, itu sahaja untuk pengiraan munasakah pada kali ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.